Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemah Nur Iman, akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM, dengan tajuk kita hari ini, hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga di Malaysia. Dengan itu saya menyeru pada semua jemaah, ambillah kesempatan ini untuk mendapatkan penjelasan bagi mana-mana yang ada masalah yang tidak jelas, bolehlah diajukan kepada Datuk. Dan kita akan akhiri dengan bacaan Al-Muq. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz Datuk untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah, dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Fadil Datuk dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Rosniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Gemah Nur Iman, para asatizah, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini diberi kesempatan lagi kepada kita untuk bersama-sama membincang hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Alhamdulillah. Dan kita lagi masih dalam tajuk tuntutan selepas perceraian. Alhamdulillah kita dah selesaikan 2 bab, iaitu bab muta'ah dan juga nafaqah iddah. Itu memang itulah, memang maknanya antara hak yang terpenting lah, yang boleh dituntut oleh para wanita yang diceraikan kepada mahkamah syariah. Malam ini insya-Allah selain daripada muta'ah dan juga nafaqah iddah, antara yang biasa dituntut di mahkamah syariah ini, antara yang menjadi kes yang popular lah, iaitu berkaitan dengan hak jaga anak dan juga nafkah anak. Jadi 2 perkara ni saling berkait lah. Cuma kalau boleh saya nak menyentuh berkaitan dengan hak jaga anak dulu. Tetapi jika ada juga nanti soalan berkaitan dengan nafkah anak, insya-Allah saya boleh jawab sekali lah, insya-Allah, yang mana saya boleh jawab. Cumanya hadirin dan sekalian, berkaitan dengan nafkah dan juga hak jaga anak ini, dia terkait juga sebenarnya berkaitan dengan status anak. Status anak itu sendiri. Anak ini anak siapa sebenarnya? Itu mesti dipastikan dulu. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh yang membicarakan berkaitan dengan al-ahwal as-syakhsiyah, berkaitan dengan nasab anak ini diberi satu
penekanan yang khusus dalam tajuk dan banyak cabang tajuk yang dibincang berkaitan dengan nasab anak ni. Subutin nasab, mensabitkan nasab anak. Tambahan pula hadirin sekalian kebelakangan ini, akhir-akhir ini agak mendukacitakan iaitu isu berkaitan dengan nasab anak ni menjadi begitu penting sekarang ini. Sehingga kan beberapa tahun yang lepas saya terlibat dengan pihak JAKIM, kita buat tour, tour maknanya pencerahan, ceramah-ceramah yang terlibat iaitu daripada wakil pihak JAKIM. Kemudian di pihak mahkamah, waktu itu saya di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, saya menjadi salah seorang pengarah bahagian. Dan kita berkolaborasi, satu tim, berforum. Salah seorang lagi ahli tim forum saya iaitu daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Kerana seriusnya isu nasab anak, kesahtarafan anak itu di Malaysia. Dan saya ingat antara fakta yang dikongsi oleh pengarah pendaftaran kelahiran waktu itu sahabat saya yang sama-sama kita berforum 3-4 orang sekali berforum di merata tempat juga dalam Lembah Kelang ni, anjuran JAKIM. Satu fakta yang sangat mendukacitakan, sangat memeranjatkan saya. Sebab setiap antara 1 jam ke 2 jam 1 jam ke, saya lupa fakta tu, antara beberapa jam ke di Malaysia ini lahir seorang anak luar nikah. Lahir anak seorang luar nikah. Adalah saya dah lupa sebab beberapa tahun yang lepas waktu kita sama-sama berforum dan ada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara bahagian kelahiran iaitu anak-anak yang tidak dapat dibinkan kepada bapaknya. Ada satu sijil khas, sijil kelahiran khas yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pendaftaran Negara di bawah peruntukan undang-undang Akta Kelahiran, di mana anak ini tidak dibinkan kepada bapanya kerana anak ini adalah anak tidak sah taraf. Tetapi ada satu peruntukan lain yang membenarkan jika kemahuan pasangan biologi ini, contohlah maknanya anak ini wujud dalam rahim ibu dia sebelum berlaku akad nikah. Jadi bila anak ini ada dalam perut ibu sebelum akad nikah, maka itu adalah anak tidak sah taraf. Walaupun selepas itu ibu dan bapa bayi dalam kandungan ini bernikah, maka tidak boleh diiktiraf. Tidak boleh diiktiraf sebab telah ada dalam kandungan. Jadi ada satu peruntukan dalam akta kelahiran ini, bagaimana kalau bapa biologi ni nak supaya anak ni dibinkan kepada dia. Dan oleh kerana telah ada fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa kebangsaan, fatwa negeri-negeri yang melarang, yang tidak membenarkan anak tidak sah taraf ini dibinkan kepada bapa dia. Apa yang diambil jalan keluar yang ada ialah meletak nama anak itu dan juga meletak nama bapa dia. Bapa biologi tadilah, bapa biologi tadi. Contoh maknanya hamba Allah ni yang perempuan berkahwin dengan si Fulan tadi. Anak ni mereka telah terlanjur dan anak ini telah wujud sebelum akad nikah. Mengandung perempuan ini, kemudian bernikah dengan lelaki itu. Mengandung dulu baru bernikah. Jadi macam mana nak binkan anak ni? Bila anak ni lahir, nanti atas kehendak ataupun atas persetujuan bapa biologi ni, bapa yang mengandungkan anak tersebut ni, yang menyebabkan ibu anak tersebut mengandung tadi, boleh letak nama.
Tapi tak boleh ban sebab ada halangan fatwa. Contoh sepatutnya dia nak bankan Ahmad bin Ali contoh ya. Tak boleh Ahmad bin Ali, cuma boleh letak nama Ahmad Ali. Dia macam tu saja ya. Ada peruntukan dalam. Ini cerita berkaitan dengan sah taraf ataupun pengesahan nasab anak. Jadi hadirin hadirat sekalian, ke belakang ini kes menentukan nasab anak ini dah agak mula meningkat ya. Dulu kita dengar sekali-sekala sahaja ya. Sekarang ni dah mula meningkat ya. Ini masalah ya hadirin hadirat sekalian. Ini masalah kita bersama ni ya. Masalah kita bersama. Dan mahkamah terpaksa buat keputusan lah ya. Sebab saya cerita ni tadi ni sebab dia kait mengait ya. Sah taraf anak tadi ni akan berkait dengan hak jagaan dan juga nafkah anak ya. Ada yang nak tanya dah, siap-siap dah ni. Okey. Puan Maimun Harun dalam chat room ni. Semasa bekerja, sepasangan suami isteri telah membeli sebuah banglo secara berkongsi. Suami meninggal selepas pencen. Si isteri masih bekerja ketika itu. Mereka punya anak lelaki dan perempuan. Dan si suami mempunyai ibu. Adakah ni rumah akan dibagi? Oh, ini cerita bab harta ya. Yang Puan Maimun ni cerita bab harta ni. Bab faraid ni. Jadi ini kena boleh saya tangguh dulu soalan ini. Puan Maimun ni minta maaf. Sebab kita sedang membicarakan berkaitan dengan yang berkaitan dengan tiga isu ni, insya-Allah saya jawab dulu. Ya, yang berkaitan dengan yang lain ni saya minta tangguh dulu ya. Minta maaf. Ya. Sebab itu iaitu saya sebut tadi, asal tajuknya iaitu berkaitan dengan hak jagaan anak. Ya, dan dia berkait juga tentang nafkah anak dan juga status anak ya. Yang kita sedang bicara sekarang ni berkaitan dengan status anak. Ya, sebab banyak juga ada juga kes-kes yang dilaporkan bagaimana anak ni nak ditentukan nafkah dia. Yang pertama nak tentukan siapa jaga. Kalau bapa yang dapat hak jagaan anak, jadi bapa itulah yang akan bagi nafkah. Tetapi kalau ibu yang dapat hak jagaan anak, maka kena bercara pula satu perkara lagi, iaitu berapa bapa ni kena bayar nafkah anak ni yang di bawah jagaan ibu ni. Apa pula hak-hak bapa ni terhadap anak ni? Bagaimana dia nak bermalam, bagaimana dia nak melihat anak dia ya. Ini berkait dengan isu yang baru-baru ni ditimbulkan juga dalam forum kita ni ya, dan ada yang yang buat personal WhatsApp kepada saya dan saya telah beri pandangan ringkas. Malam ni kalau kita boleh bincang sikit, insya-Allah nanti kita bincanglah sedikit ya, insya-Allah ya. Okey, balik kepada persoalan nasab tadi ya. Nak menentukan. Jadi nak tentukan anak ni anak siapa yang berhak jaga, berapa nafkah bapa dia kena bagi, kena tentukan dulu anak ni anak siapa. Ya, situ dia sangkut kat situ pula ya. Sebab itu hadirin sekalian kita di Malaysia ni memakai pandangan mazhab Syafi'i. Kita mengutamakan pandangan mazhab Syafi'i dalam undang-undang, pemakaian undang-undang di mahkamah yang digunakan oleh hakim ketika perbicaraan. Hakim syar'i mengutamakan pandangan mazhab Syafi'i. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i, seorang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang telah berkahwin dengan seorang lelaki selepas 6 bulan tarikh perkahwinan mereka, atau dalam masa 4 tahun selepas tamatnya perkahwinan itu, sedangkan ibu itu tidak berkahwin lagi, keturunan anak itu dibuktikan dengan suami perempuan itu. Jika anak itu dilahirkan dalam masa 6 bulan dari tarikh perkahwinan dan terbukti melainkan lelaki itu berkata anak itu anaknya dan dia tidak berkata anak itu hasil dari zina ya, maka dia iktiraf ya. Dia begini ya, dalam mazhab Syafi'i ini kita memakai pandangan mazhab Syafi'i dan dimasukkan pandangan mazhab Syafi'i itu di dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam kita Section 111 ya, kalau di Negeri Sembilan lah, saya ingat di negeri lain pun sama. Macam mana nak iktiraf anak ini sah
adalah anak yang sah taraf. Maknanya sah nasabnya dibinkan kepada bapa dia. Ya, dalam perkahwinan itu. Iaitu kita pakai pandangan mazhab Syafi'i, iaitu apabila seorang anak Ahmad berkahwin dengan Aisyah contohnya. Contoh saja minta maaf nama yang senama contoh saja. Ahmad berkahwin dengan Aisyah selepas 6 bulan 3 hari, contoh 6 bulan 3 hari lahir Aisyah ni, melahirkan anak. Apa kata mazhab Syafi'i? Ini adalah anak yang sah diiktiraf pada pandangan mazhab Syafi'i sebab anak ini lahir selepas 6 bulan berapa hari tadi, 2-3 hari tadi kan, selepas akad nikah berlaku. Boleh diiktiraf sah pada pandangan mazhab Syafi'i, dengan syarat tak ada bukti lain yang menunjukkan Aisyah tadi ni yang kahwin dengan Ahmad tadi ni telah mengandung sebelum akad nikah. Itu dia punya syarat Itu kita panggil itu kita bersandarkan kepada pandangan mazhab Syafi'i. Ataupun kemudian contohnya Ahmad dengan Aisyah tadi, masih guna nama tu untuk mudah kita ingat minta maaf nama yang sama. Kemudian contohnya Ahmad dan Aisyah ni bercerai. Bila bercerai, kemudian Aisyah ni tak kahwin lain. Tak ada kahwin lain dan tidak ada bukti dia telah disentuh oleh mana-mana lelaki sampailah dengan masa 4 tahun. Tiba-tiba contohnya selepas 2 tahun berpisah, Aisyah tadi selepas 2 tahun berpisah daripada Ahmad tadi ni, dah bercerai, sijil cerai pun dah keluar. Tiba-tiba dia melahirkan seorang anak. Walhal dia tidak pernah disentuh oleh lelaki lain. Selepas bercerai dengan Ahmad tadi, tak pernah disentuh oleh lelaki. Banyak ada saksi-saksi yang mengesahkan bahawa Aisyah ni orang yang baik contohnya. Tak pernah buat kerja tak senonoh lah maknanya dengan lelaki lain. Tetapi anak ni lahir. Jadi berpandukan kepada mazhab Syafi'i, anak ini pun diiktiraf sebagai anak sah taraf, anak sah nasab kepada Ahmad tadi. Sebab apa? Sebab anak ini lahir dalam tempoh 4 tahun. 4 tahun Qamariyah, bukan 4 tahun Masihi. Daripada tempoh bercerai tadi ni. Ini sebab apa mazhab Syafi'i berpandukan kepada 4 tahun ini? Sebab 4 tahun selepas bercerai ini adalah diambil tempoh yang paling lama pada pandangan mazhab Syafi'i, yang benih lelaki yang menceraikan tadi tu ada dalam rahim. Kemudian boleh hidup, boleh bersenyawa dengan benih ibu tadi, boleh kekal sampai sehingga 4 tahun itu. Itu kita pun berasa takjub. Saya sendirilah berasa takjub bagaimana pandangan ulama mazhab kita ni begitu advance, dan perkara ni telah pun dibuktikan oleh sains, oleh sains dan teknologi, bahawa benih ni boleh hidup begitu. Sebab itu kalau kita baca sejarah Imam Syafi'i, ibu Imam Syafi'i mengandungkan beliau, tak silap saya 2 tahun juga tak silap saya. Bukan 9 bulan 10 hari, bukan. Imam Syafi'i. Ini keistimewaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada para ulama. Tapi yang takjubnya tadi tu maknanya, jika perempuan yang dah bercerai tadi ni tidak disentuh oleh mana-mana lelaki dalam tempoh 4 tahun, maka anak yang lahir daripada cerai tadi sampai tempoh 4 tahun Qamariyah tadi adalah anak sah taraf. Takjub kita bagaimana ulama terdahulu seolah-olah telah mendahului sains dan teknologi dalam bab nasab ini, dalam bab keturunan nasab ini. Ini yang kita pegang sampai hari ini. Kecuali dibuktikan bahawa
kalau selepas 6 bulan tadi ataupun sebelum 6 bulan Qamariah tadi ada tanda-tanda ataupun bukti yang telah disahkan oleh doktor dan sebagainya yang perempuan ni dah mengandung. Yang tu kalau lebih 6 bulan lepas akad nikah pun tak dikira lah. Itu saya kemukakan tadi tu pandangan mazhab Syafi'i. Makna ada dua keadaan nak mengesahkan anak ini anak sah taraf kepada perkahwinan Ahmad dan Aisyah tadi, yang ini anak ni lahir selepas 6 bulan Qamariyah. Selepas 6 bulan Qamariyah daripada tarikh berkahwin, dan ataupun anak itu lahir sebelum tamat tempoh 4 tahun Qamariyah selepas bercerai. Itu dia punya kesimpulan, dua keadaan. Dengan syarat tadi, dengan syarat tidak ada bukti yang bahawa Aisyah ini telah disetubuhi oleh orang lain, ataupun benih orang lain dimasukkan dalam rahim Aisyah tadi menyebabkan dia mengandung pula. Ni kan teknologi sekarang kan. Kalau ada bukti itu tak pakailah, kita tak, maknanya tak termasuk dalam tu, jadi boleh nampak, boleh nampak gitu. Boleh faham Ada yang kat tangan tadi yang nak tanya Puan Maimun juga ke tadi? Ya tu Ustaz, ada Puan Maimun tu Datuk. Boleh Puan, kalau yang berkaitan boleh, insya-Allah. Silakan Puan Maimun. Puan Maimun Harun. Ke mungkin dia tertekan ke agaknya? Tahulah. Puan Maimun, Mungkin dia ada nak tersentuh. bertanya soalan ke? Maaf tertekan Ustaz. Okey. Okey. Kalau macam saya teruskan. Okey, saya teruskan jadi balik kepada peruntukan undang-undang tadi Jadi pandangan mazhab Syafi'i tadi ni telah dimasukkan dalam undang-undang keluarga Islam kita, sama ada di wilayah Persekutuan, di Negeri Sembilan, di Kelantan, seluruh negeri di Malaysia, boleh kata hampir sama lah, hampir sama, iaitu siapa yang boleh diiktiraf sebagai anak sah taraf tadi ada dalam undang-undang kita yang saya bacakan tadilah Jadi okey, sekarang ni saya bagi satu situasi. Kalau ikut mazhab Syafi'i tadi ni yang dikanunkan dalam undang-undang keluarga Islam kita, Ahmad dan Aisyah tadi ni contohnya bercerai lah, misalan saja bercerai. Selepas 1.5 tahun ataupun 2 tahun bercerai, Aisyah ni mengandung. Jadi bila Aisyah ni mengandung, dia beritahu Ahmad, bang, dia kata, walaupun kita dah bercerai, saya mengandung ni, kata. Saya mengandung ni, saya tak pernah last dengan abang lah sebelum bercerai tu, kata kan. Saya tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki lain. Jadi macam mana nak buat? Jika berlaku pertikaian, maka hendaklah dibawa ke mahkamah. Dibawa ke mahkamah. Apa kes dia? Kes pengesahan nasab anak. Dan jika Ahmad tadi nak menafikan, dia kata, saya tak percaya, dah 2 tahun, dah dekat 2 tahun lah kita bercerai, bukan anak saya tu, katanya. Contoh, si Ahmad tadi menafikan. Boleh tak dia menafikan? Boleh. Dia boleh menafikan. Dengan melakukan apa? Yang kita baca dulu ni, yang kita bahas dulu, iaitu melakukan li'an, menafikan anak. Tapi dengan segeralah, dia kena bawa kes tu segera ke mahkamah, angkat sumpah li'an yang kata bukan anak dia. Tetapi Aisyah tadi pun dia boleh bawa ke mahkamah, betul bang, dia kata, ini anak kita ni, saya tak disentuh oleh mana-mana lelaki. Aisyah pun ada hak untuk dengar, untuk filekan kes mensabitkan nasab anak tadi, yang dalam kandungan tadi. Boleh? Ini yang berlaku lah. Ini saya berikan gambarannya supaya kita mudah faham. Saya nak bawa juga satu kes, satu kes di Negeri Sembilan. Saya bacakan sikit supaya kita nampak bagaimana apa kaitan
nasab anak ni dengan nafkah dan juga hak jagaan anak. Jadi kes dia dari 9 ni saya tak baca lah nama pasangan ni. Suami isteri ni berkahwin pada tahun 74. Ya. Kemudian bercerai tahun 75. Ya. Berkahwin November 74, kemudian bercerai Ogos 1975. Setahun dia kahwin, tak sampai kan. Ya. Tak sampai setahun kahwin. Kemudian isteri telah menuntut nafkah bagi anak yang lahir pada 11 Ogos. Ya. Tapi suami ni menafikan itu anak dia. Ya. Nafikan itu anak dia, kata bukan anak dia. Jadi qadi yang mendengar kes ini, dulu qadi lah, sekarang hakim, telah memberi keputusan bagi pihak isteri. Dia memutuskan bahawa anak itu adalah anak yang sah taraf lah. Dan menghukumkan suami membayar nafkah untuk anak itu. Suami kemudian merayu kepada mahkamah rayuan. Ya. Jawatan kuasa ulang bicara. Dulu mahkamah rayuan ni tak ada. Tahun 70-an ni. Dulu mahkamah rayuan ni dipanggil jawatan kuasa ulang bicara. Ya. Dulu ni daripada mahkamah rendah boleh terus naik merayu kepada jawatan kuasa rayuan ulang bicara. Yang bertanya tadi sekejap, saya habiskan kes ni lagi, lepas ni sekarang saya jawab soalan yang di chat tu. Ya. Jadi bila suami dia merayu, sekarang ni kes ni tadi dia bercerai tak sampai setahun kahwin, ada anak, suami nafikan itu anak dia tak mau bayar nafkah. Ya. Jadi bila bercara di mahkamah rendah, hakim kata, qadi kata itu anak sah taraf, kamu kena bayar nafkah. Ya. Suami tadi tak puas hati, dia merayu kepada mahkamah rayuan. Ya. Suami merayu kepada jawatan kuasa ulang bicara yang telah menolak rayuan. Rayuan pun ditolak. Lembaga rayuan berpendapat bahawa tidak ada apa-apa keterangan diberi boleh diterima mengesahkan isteri itu ada mengandung sebelum ia berkahwin. Ya. Dengan soal dia balik kepada pandangan hukum syarak tadi. Mazhab Syafi'i tadi yang telah dikanunkan dalam undang-undang keluarga Islam kita. Ya. Jadi kalau ada bukti lain yang menyatakan isteri tadi ni telah mengandung sebelum akad nikah, okeylah. Tetapi dalam kes ni suami gagal. Dia tak nak sebenarnya, nak mengelak untuk bayar nafkah anak. Dia kata tu bukan anak dia. Tak betul lah. Ya. Jadi penafian anak telah dibuat dan dibuktikan di mahkamah qadi oleh suami itu sebelum ianya bercerai dengan isterinya, hanya dikemukakan setelah tuntutan-tuntutan dibuat oleh isteri dan ini menjadikan haknya itu gugur dengan sendirinya kerana kelewatan. Ya. Dia masuk bukti kemudian. Ya. Jadi tak dibuktikan semasa bicara. Ya. Nas yang menjadi panduan ni. Nas yang menjadi panduan mahkamah bicara waktu tu, jawatan kuasa rayuan ulang bicara, ialah nas dalam kitab Fathul Mu'in. Ini pandangan mazhab Syafi'i tadilah. Ya. Iaitu wajiblah atas si suami wajib atas si suami menafikan anak dalam kandungan isteri jika ia yakin bahawa anak itu bukan anaknya dengan bersegera di hadapan qadi. Di hadapan qadi. Dan jika melengahkan berbuat penafian dengan tiada apa-apa sebab, gugurlah haknya untuk membuat penafian dan anak itu adalah anaknya. Jadi hadirin yang sekalian, maknanya bagi orang yang berkahwin ni, orang yang berkahwin, maknanya kalau si suami tadi ragu-ragu anak pertamanya tu anak dia ke anak orang lain, betul ke anak dia ataupun anak orang lain, jadi yang tahu ni suami isteri tu je yang tahu, orang lain tak tahu. Suami isteri tu je yang tahu, orang lain. Sebab itu apabila si suami tadi ni kata dah kahwin 6 bulan, 6 bulan setengah lah contohnya, tiba-tiba lahir anak, dia mengesyaki anak yang lahir ni bukan anak dia, ataupun baru 2 bulan, sebulan kahwin lah, orang kata bunting pelamin kan, sebulan 2 bulan kahwin, isteri mengandung, orang kata bunting pelamin. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu
yang suami ni rasa was-was kan, betul ke anak aku, dia katakan contoh lah, ini ada ni kes sebenar hadirin sekalian, ni berlaku dalam masyarakat kita ni. Ada suami yang dia sama ada dia boleh rasa sendiri ataupun datang hasutan syaitan, ataupun memang dia ada bukti-bukti lain bahawa isterinya ini pernah disentuh oleh orang lain dan sebagainya. Itu wallahu alam. Tetapi apabila datang rasa syak wasangka yang bersangatan, yang kuat, ada sangkaan yang kuat bahawa itu bukan anak dia, jadi dia kena pergi cepat ke mahkamah syariah untuk menafikan anak ni di hadapan mahkamah. Kalau dia tunggu anak ni lahir, tunggu setahun, bila isteri ni mohon nafkah dalam kes ni, isteri mohon nafkah anak ni baru dia nak nafikan, tak boleh. Tak boleh. Dari segi hukum syaraknya dia telah kehilangan hak. Sebab nak kes li'an ni mesti dibuat dengan segera, ya. Mesti dibuat dengan segera. Kalau anak ni lahir, dia nak nafikan anak ni, dia buat dalam tempoh 7 hari, ya. 7 hari selepas anak ni lahir. Itu yang dia hak yang dia ada. Selepas 7 hari baru dia nak nafikan anak, tak boleh hukum syarak, ya. Tak boleh, ya. Boleh faham ya hadirin sekalian, ya. Jadi dalam kes ni, sebab itu pada anggapan saya lah, maknanya mungkin ini helah untuk tak nak bagi nafkah pada anak yang lahir itu. Dah bercerai sekarang ni, kahwin tak sampai setahun, kemudian ada anak, dia tak nak bagi nafkah, dia nafikan anak tu anak dia, ya. Itu tak betul lah, ya. Jadi boleh nampak, insya-Allah sekampur apa, ya. Masya-Allah dah 8.50 dah. Saya ingat saya jawab soalan tadi lah, siapa yang dalam chat room tadi, ya. Nak tanya satu soalan mengenai Yusra Linda, ya. Puan Yusra Linda. Saya ingat saya berhenti dekat situ dulu dalam perkongsian saya ni. Sekarang saya buka terus lah. Cuma saya nak jawab dulu Puan Yusra Linda ni. Assalamualaikum Datuk. Saya nak tanya satu soalan mengenai status anak luar nikah. Sekiranya dia itu lelaki, bolehkah dia menjadi wali kepada adik perempuannya apabila ayahnya telah meninggal? Oh, susah soalan ni. Yang ni saya, Puan Yusra Linda, ya. Saya ada dalam kepala saya tu nak jawab, tapi saya tak berani lagi, ya. Saya tangguh dulu soalan ni, ya. Hadirin sekalian, ya. Saya bacakan sekali lagi soalan, ya, Puan Yusra Linda ni. Status anak luar nikah jika anak itu lelaki, bolehkah dia menjadi wali kepada adik perempuannya apabila ayahnya telah meninggal dunia? Jadi soalan ni pun macam apalah, ya. Saya nak jawab terus, takut saya tersilap, ya. Takut saya tersilap jawab. Saya ingat lebih baik saya tangguh dulu, ya. Saya tangguh dulu soalan ni pada minggu akan datang lah, minggu satu lagi, ya, insya-Allah, ya. Boleh, ya? Boleh, okey. Saya buka lah soalan pada yang lain, ya, berkaitan dengan tadi ni, ya, tentang apa ni nasab. Ya. Dah maaf, ya, Puan Yusra Linda, ya. Okey. Okey. Ada soalan lain? Saya lisan, kalau tidak saya teruskan dalam bab tadi ni, ya. Dalam penentuan apa ni, saya nak pergi kepada, kalau tak ada soalan, saya nak bacakan peruntuk undang-undang, ya, berkaitan dengan nasab anak ni, ya. Ada banyak section, ya, berkaitan, ya, dalam undang-undang keluarga Islam kita. Cumanya yang berkaitan dengan sah taraf anak ni diletak di belakang. Yang berkaitan dengan hak jagaan anak tu letak di depan, ya. Tapi saya kira elok kita ni lah, ya. Sementara menunggu soalan daripada ahli jemaah sekalian, ya, bacakan peruntukan yang saya sebut tadi ni, peruntuk pandangan mazhab Syafi'i yang dikanunkan, ya, dalam undang-undang keluarga Islam kita. Seksyen 111
kesah tarafan anak, berkaitan dengan kesah tarafan anak, nota birai dia siapakah yang dikaitkan sebagai bapa. Kepada siapa anak ni nak dinasabkan macam mana? Anak yang boleh dinasabkan kepada bapa dia. Saya bacakan jika seseorang perempuan yang berkahwin dengan seorang lelaki melahirkan seorang anak lebih daripada 6 bulan qamariyah dari tarikh perkahwinan, daripada tarikh akad nikah, atau dalam masa 4 tahun qamariyah selepas perkahwinan itu dibubarkan, bercerailah, sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian hidup, perceraian biasalah, dan perempuan itu pula tidak berkahwin semula, tak kahwin lain, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu, tetapi lelaki itu boleh dengan cara li'an ataupun kutukan menafikan anaknya itu sebagai anaknya di hadapan mahkamah. Saya dah terangkan tadi kan. Ini peruntukannya yang ada dalam undang-undang keluarga Islam kita. Jadi lebih daripada 6 bulan qamariyah selepas akad nikah ataupun dalam tempoh 4 tahun qamariyah selepas terbubarnya perkahwin, sama ada cerai biasa ataupun cerai mati, maka anak itu hendaklah disabitkan sebagai anak sah taraf, kepada bapa tadi ni, kecuali ada bukti lain ataupun disebut dalam undang ni, kalau bapa tu nak menafikan anak, maka dia hendaklah dengan cara li'an, bawa kes ke mahkamah lah, menafikan dengan bersumpah, kat sumpah yang dulu yang saya sebut dulu ni, wallahi wa billahi wa tallahi, bahawa saya dengan bersumpah dengan nama Allah bahawa dia nafikanlah anak tu, dan ada sambung depan ni lagi kan, sumpah li'an ni sumpah yang paling berat. Jika aku berdusta, itu ada pula lagi, aku akan terima laknat Allah Ta'ala, lebih kurang begitulah, ini sumpah yang paling berat dalam hukum syarak, sumpah li'an ini. Itu peruntukan seksyen 111. Tak ada soalan setakat ni, saya teruskan. Seksyen 112, peruntukan undang kita. Kelahiran lebih 4 tahun selepas pembubaran perkahwinan. Jika anak itu dilahirkan lebih daripada 4 tahun qamariyah selepas perkahwinan itu dibubarkan, sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian lelaki itu, atau oleh sebab perceraian, lelaki itu tidak boleh disifatkan sebagai bapa anak itu, melainkan jika lelaki itu atau mana-mana warisnya menegaskan bahawa anak itu adalah anak lelaki itu. Ada juga pengecualian. Prinsip asasnya tadi saya sebut Ahmad dan Aisyah tadi kan, saya bagi contoh tadi. Dah bercerai, dah lebih 4 tahun, tiba-tiba lahir pula anak kan, dah lebih 4 tahun bercerai dah, Aisyah ni kata kepada Ahmad ni, ini anak awak ni, anak awak juga, jadi tak boleh diterima, tidak boleh diterima kalau ikut undang-undang ni lah, melainkan jika lelaki itu atau mana-mana waris yang menegaskan. Ahmad ni sendiri pula mengaku, itu boleh, boleh disabitkan oleh mahkamah, kalau ikut peruntukan lah, tapi tak semudah itulah, tak semudah itu, nak kena bicara, sebab kalau tak silap saya pernah kongsikan dalam kuliah kita ni, ada kes yang kurang daripada 6 bulan tadi pun mahkamah sabitkan, ni berlaku di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, yang kurang dah, sebab anak yang lahir premature, anak lahir premature, dan baru ni pun saya bila berbual dengan kawan-kawan dalam satu persidangan baru ni di Kuala Lumpur, memang ada anak yang lahir premature ni yang kecil sangat, 800 gram tak sampai sekilo, ada, memang ada, alhamdulillah hidup, dan ada kes yang saya kongsikan dulu, walaupun kita bersandar kepada mazhab Syafi'i tadi ni, sekurang-kurangnya 6 bulan qamariyah, tetapi jika ada bukti-bukti lain yang lebih ni, mungkin bukti doktor saintifik dan sebagainya,
anak premature yang tak cukup 6 bulan. Anak premature yang tak cukup 6 bulan lahir selepas akad nikah dan hidup. Ada kes pernah disabitkan. Ini memang jarang-jarang berlaku lah. Jarang-jarang sangat berlaku. Tapi apa pun hadirin sekalian, berdasarkan peraturan ataupun peruntukan umum undang-undang yang dikanunkan dalam undang-undang keluarga Islam kita ni, mahkamah lah sebenarnya yang akan menentukan. Sebab itu bila ada pertikaian, maka mahkamah akan buat keputusan. Sama ada nak mensabitkan sah ataupun tidak anak ini boleh dibinkan kepada bapa. Sebab hadirin sekalian, kita yang saya sebut tadi ni adalah pandangan mazhab Syafi'i yang dikanunkan dalam undang-undang keluarga Islam kita. Ada juga pandangan-pandangan lain sebenarnya dalam hukum syarak yang kurang daripada 6 bulan qamariyah tadi yang boleh disabitkan nasab. Ada pandangan mazhab lain, ada pandangan ulama lain. Ada. Boleh ke tidak mahkamah gunakan pandangan ini? Saya tak berani jawab. Itu terpulang kepada ijtihad hakim. Di sini hakim, itu peranan hakim lah. Tetapi keutamaan, saya sebutkan tadi. Keutamaan hakim-hakim syar'i kita di Malaysia ni setakat ini, kita mengutamakan pandangan mazhab Syafi'i. Kita boleh keluar, tidak ada sekatan kepada hakim untuk mengambil pandangan mazhab yang lain. Yang muktabar lah, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, boleh. Tidak ada sekatan kepada hakim, tetapi hakim mesti bijaksana ketika mana nak guna pandangan mazhab lain. Ada dia punya prasyarat dia, ada disiplin ilmu dia. Bukan mudah-mudah kita nak mengambil pandangan lain dengan meninggalkan pandangan mazhab yang utama, mazhab Syafi'i yang diutamakan di Malaysia. Dia bukan mudah-mudah begitu. Dia ada prinsip-prinsip lain yang perlu diguna pakai oleh hakim. Contohnya prinsip maslahah, kerana kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan semua pihak yang terlibat. Ini boleh juga diambil kira oleh hakim dengan syarat-syarat lain lah. Syarat-syarat yang agak ketat supaya hakim tidak tersilap dalam membuat keputusan. Itu yang saya boleh kongsikan lah. Bagaimana hakim buat? Itu hakim punya kerja lah. Kalau saya terangkan rumit, cerita dia panjang. Itu bergantung kepada semua keterangan yang dizahirkan di hadapan mahkamah, keterangan saksi-saksi, pandangan kita merujuk an-nas al-Quran, al-hadis, ijma' ulama, pandangan ulama-ulama yang muktabar, yang dia kitab-kitab turas. Ini panjang ceritanya. Itu hakim punya kerja lah. Bagaimana selepas itu hakim akan buat keputusan. Ada soalan ke setakat ni? Silakan jemaah kalau ada soalan. Ada dalam chat room ni, dalam chat room tadi ada lagi ya. Oh, dalam chat room tu saya tengok. Okey, jap ya. Bolehkah kita letak kerabat, waris, ex suami, ayah mertua, saudara lelaki yang sebagai defendant sekali dengan ex? Maknanya ada 2 orang defendant selain ex suami dan untuk tuntutan nafkah sebab ini okey. Bagus soalan ni. Puan Fatimah binti Ubaidillah ya. Boleh ke tidak selain daripada ni ibu nak tuntut nafkah anak tadi kan, yang kata liat ni nak bayar ni, bekas suami liat nak bayar nafkah anak ni, boleh tak dimasukkan juga waris ataupun kerabat pihak suami ni sebagai co-defendant, sebagai pihak yang kena tuntut juga? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh sebab dulu saya dah saya sama ada saya dah share ke belum, orang-orang yang bertanggungan mengikut hukum syarak untuk membayar nafkah. Saya ingat saya pernah sebut dalam kuliah yang dulu-dulu ni, kerabat ataupun waris bagi pihak suami tadi. Siapa dia? Suami punya bapa, suami punya adik-beradik lelaki, semuanya itu adalah ada tanggungan hukum syarak tu kepada waris-waris lelaki kepada ex-husband tadi, ex-suami tadi, bekas suami tadi ni.
Semuanya ada tanggungan hukum syarak tu tentang nafkah anak dia tadi ni. Sama ada dia liat nak bayar ataupun dia miskin, ya. Bila dia miskin maka tanggungan nafkah anak itu akan berpindah kepada waris-waris dia. Jadi kalau tanya yang puan apa tadi, Fatimah binti Ubaidillah tadi ni, memang boleh. Dan memang kita ada peruntukan dalam undang-undang keluarga Islam kita ni. Boleh kita saman suami. Begitu juga dalam kes yang mana suami ni lihat nak hadir mahkamah lah, dia menghilangkan diri. Ya, menghilangkan diri. Bekas isteri ni saman dia supaya nak ni bayar nafkah anak kan. Anak ada 2-3 orang ni. Tapi dia tak tahu sama ada dia ni sengaja menghilangkan diri, penghantar saman cari tak jumpa. Jadi bila bercara mahkamah, Aisyik kata saman tak sampai. Walhalnya dia ada je. Kan? Banyak juga kes yang begini tuan-tuan. Hadirin hadirat sekalian. Banyak kes yang macam ni. Ya? Kesian. Kita rasa kesian. Jadi salah satu alternatif dia, saman waris dia ni. Saya ingat banyak kali juga saya berceramah dan juga menyampaikan kertas kerja. Saya sharekan perkara ni. Samanlah waris dia. Bila saman waris dia, saman adik-beradik lelaki dia, saman bapa ni, bapa mentua lah maksudnya. Bekas isteri tadi, saman bapa mentua. Saman adik-beradik suami ni. Bila saman ni semua akan melenting ya. Maka pengantar saman cari tak jumpa, biar kerabat dia cari. Biar ahli waris yang bekas suami ni cari dia sampai jumpa. Kalau tidak, mahkamah nanti akan perintah nafkah ni kepada waris-waris ni. Mengikut persen yang tertentu lah. Boleh, maknanya boleh ya. Okey, saya ingat jelas dah jawapan saya tu. Ada sambungan pula soalan. Apakah boleh diletakkan di awal saat mulakan pemfailan kes ke kena tu? Boleh daripada awal boleh. Boleh mohon. Ataupun file dulu kes induk. Maknanya Ahmad dengan Aisyah tadi dalam konteks kes yang saya sebut tadi ni. Ahmad dengan Aisyah yang dah bercerai tadi ni, misalan tadi ni kan. Ahmad saman Aisyah, Aisyah saman Ahmad dulu untuk nafkah anak ni. Kemudian bila kes ni disebut di hadapan sama ada di hadapan pendaftar mahkamah ataupun di hadapan hakim, boleh mohon pada hakim yang arif, tuan hakim, saya nak ada permohonan. Ya, permohonan. Apa dia? Hakim tanya, saya nak tambah defendant. Saya nak saman juga bapa kepada bekas suami saya ni dengan adik-beradik bekas suami saya ni. Pasal nafkah anak saya ni. Ya? Hakim kata okey. Filekan. Filekan, ada borang dia. Ya? Boleh difilekan ke mahkamah. Dan borang itu, tuntutan itu akan disampaikan kepada waris-waris tadi ni. Ya? Dengan syarat kita tahulah nama dia. Tahu nama dia yang paling bagus. Kena lagi untuk memudahkan mahkamah, kena tahu alamat dia, sebab pengantar saman nak saman nanti nak sampaikan saman tu juga kepada yang waris-waris tadi ni. Agak-agak kalau dapat saman tu macam mana agak-agak tuan-tuan. Hadirin dan sekalian. Memang terkejut buruk lah. Hal pula ni orang lain yang kahwin, orang lain lah yang kena saman kan. Tetapi itulah hebatnya undang-undang keluarga Islam kita ni menjaga hak ni. Sampai boleh begitu. Waris-waris ni sebab apa sampai begitu? Sebab nanti kalau faraid pula atau pusaka pula, dia orang juga yang menyapu ni kan. Dia orang juga yang dapat hak ni. Okey. Dah jawab soalannya. Sebab saya baru nak buat pindaan untuk tuntutan, belum ada keputusan lagi. Yang Puan Fatimah ni sepatutnya perkara ni mudah aja sepatutnya. Sepatutnya tuntutan untuk apa ni, untuk masukkan co-defendant ni, pihak-pihak lain ni untuk menjadi disaman dalam kes kita ni sepatutnya tak susah. Yang mustahak, maklumatnya cukup, namanya siapa, bin siapa, duduk di mana, alamatnya cukup, boleh. Jadi pada ni Puan Fatimah tadi, ingat boleh follow up balik lah dengan pendaftar mahkamah yang berkenaan lah. Okey. Sebab bekas suami sengaja melengah-lengah. Betul, banyak juga kes macam ni yang bekas suami sengaja cuai. Sebab itu kita boleh tu
sebab cuai bagi nafkah ni boleh menjadi sebab fasah, ya. Kalau ingat baliklah, ya. Kemudian arwah suami meninggalkan anak 4 orang tapi pihak suami tak pernah nak ambil tahu hal anak-anak, malah tak pernah bagi nafkah. Sama lah tuntut, boleh tuntut. Cuma ada pilihan lain lah. Saya dulu dah bagi tahu dah pilihan lain. Apa pilihan lain? Kalau kita tahu suami ni ada kerja tetap, kerja kerajaan pula, lagi mudah. Dia tak datang tak apa. Minta perintah mahkamah potong gaji dia, melompat ada datang. Ni depan saya dulu biasa ni, tuan-tuan sekalian, ya. Dia tunjuk something. Dia tak nak datang. Ya, depan saya waktu saya dia hakim mahkamah rendah lagi. Jadi waktu tu bukan nafkah tetap lagi. Isteri ni nak mohon nafkah sementara. Ya, dalam kes perceraian dia mohon nafkah sementara, anak ada 3 orang. Saya potong RM300 seorang untuk seorang anak ni. Lepas tu melompat dia datang. Ya, sebab gaji dah kena potong. Itu satu cara, potong gaji. Yang kedua, boleh saman boleh juga minta perintah mahkamah untuk rampas ataupun sita harta bekas suami tadi ni. Tapi dengan syarat kena ada betul lah maklumatnya. Contoh apa? Kereta ataupun rumah. So minta perintah mahkamah sita, dia tak boleh masuk rumah tu. Sita rumah tu. Ya? Sita kereta. Itu satu cara. Sehingga dia melangsaikan nafkah dia. Ataupun kita panggil seizure and sale, rampas dan jual. Ini kita pernah buat. Kita rampas kereta bekas suami tadi ni, duduk letak di mahkamah, kemudian kita buat lelong. Boleh lelong hadirin sekalian, ya. Harta bekas suami ni kita dengan perintah mahkamah untuk melangsaikan hutang nafkah dia tadi ni. Boleh. Ya. Ada banyak cara. Satu lagi, kalau ada, saya sebut baru ni, kalau kita tahu bekas suami ni ada duit dalam bank, maka kita jadikan bank itu pihak yang ketiga. Kita minta perintah mahkamah supaya bank tu datang, pihak bank datang ke mahkamah. Bila bank datang, pegawai banknya datang, okey, mahkamah tanya, okey betul tak si Fulan ni ada akaun dekat bank kamu? Ada. Berapa banyak duit dia ada? Maka pegawai bank tadi kena menzahirkan kepada mahkamah. Dia kata ada 15,000 contohnya kan. Duit si Fulan ni, defendant ni ada 15,000 dalam bank kami. Okey, sekarang keluarkan, mahkamah kata perintah supaya bank ini keluarkan duit si Fulan tadi bagi kepada bekas isteri dia. Boleh. Kita panggil proceeding, garnishment proceeding. Proceeding hiwalah. Dalam hukum syarak dia dipanggil proceeding hiwalah. Jadi hadirin sekalian, apa tadi ni? Siapa yang tanya tadi? Mak ayah dia, boleh saya dapatkan rujukan hal di atas? Ini boleh pergi ke mahkamah aja. Ya. Boleh je pergi ke mahkamah. Janji kita ada maklumat lah. Saya nasihatkan hadirin sekalian, ya, kalau ada yang terlibat lah. Jika ada kemampuan, eloklah dibantu oleh peguam. Ya. Kadang-kadang bila kita berurusan di kaunter mahkamah ni, kebetulan hari tu pula ramai orang, kadang-kadang kaunter ni tak dapat nak layan kita dengan ni lah, dengan apa yang sepatutnya, ya. Dia sebab masa tu terhad. Ada pilihan Jabatan Bantuan Guaman, peguam kerajaan, peguam syar'i, kerajaan. Cuma peguam-peguam syar'i kerajaan ni, Jabatan Bantuan Guaman ni, pagi-pagi memang dia orang ni sibuk pergi ke mahkamah. Bekerja pula mahkamah rendah, mahkamah tinggi, Dewan 1, Dewan 2, Dewan 3. Ya? Sebab peguam tak ramai. Ya? Peguam syar'i Jabatan Bantuan Guaman ni ada 2 orang saja. Ya? Ada seorang saja di negeri dibantu oleh penolong lah. Penolong ni pun itu dia orang ni terhad dan terkejar-kejar ke sana kemari. Ya? Kalau negeri itu ada 7 daerah macam Negeri Sembilan ni, berterkejar pula ke daerah sana. Kadang-kadang petang sempat balik ke pejabat, kadang-kadang tak sempat balik ke pejabat. Cumanya boleh
hubungi Jabatan Bantuan Guaman ni untuk dapatkan tarikh appointment dengan peguam syar'i yang berkenaan untuk bantu. Itu nasihat saya lah. Puan Rosnita Puan Rosnita ni punya soalan ni pun panjang juga ni. Dah 9:11 saya ni. Minta moderator, Puan moderator boleh tak Puan moderator rekodkan semua soalan yang belum sempat saya jawab ni. Boleh. Kemudian nanti Yang tadi saya dah rekod Datuk. Yang ini pun saya akan tulis lah. rekodkan semua yang belum sempat saya jawab ni, rekodkan persoalan ni, kemudian nanti WhatsApp pada saya dan ingatkan saya untuk jawab dalam kuliah akan datang. Saya minta maaf, saya kena berhenti di sini. Boleh Datuk, insya-Allah. Minta maaf sebab ni ada urusan lain yang saya nak kena ni. Saya minta maaf Puan Rosnita dan lain-lain yang belum sempat saya jawab ni, kita sambung dalam kuliah akan datang Jadi untuk itu saya mohon maaf yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak baca surah ni Al-Mulk dulu ya? Sempat Datuk, sempat tak? Sempat. Boleh insya-Allah. Okey, kita terus baca Al-Mulk dulu lah, lepas tu baru kita tutup majlis. Boleh insya-Allah. Silakan. Jadi dalam masa yang sama kalau ada soalan yang lain boleh tulis dalam chat room. Nanti saya moderator akan rekodkan dan nanti boleh WhatsApp pada saya lah, insya-Allah nanti saya jawab dalam kuliah akan datang. Insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa Allahumma salli ala sayyidina. Baca Al-Mulk A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Saya serah pada pengacara majlis ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saqallah azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah maghrib kita hari ini berjalan lancar dengan hak-hak wanita dalam Undang-Undang Malaysia menyentuh isu nasab anak dan anak luar taraf, dan moga semua jemaah diberi kefahaman yang jelas mengenai apa yang telah disyarahkan Datuk tadi, dan ianya akan menjadi nasab keturunan kita, wallahu alam. Moga semua ilmu yang disampaikan memberi manfaat kepada semua jemaah dan boleh disampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat. Dalam undang-undang keluarga Islam ini sebenarnya sangat-sangat menjaga hak-hak wanita di dalam menuntut hak-haknya. InsyaAllah dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Saya mewakili Gemah Nur Iman, mohon maaf hanya ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekali baik itu pada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi penutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, Al-Fatihah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan saya mohon maaf lah, kekurangan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.